Hai, Assalamualaikum. So, kita masih lagi dengan bab 10 iaitu kecerunan garis lurus dan hari ini cikgu cuma akan fokuskan kepada kaedah yang ketiga. Okey? Okey, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar hari Isnin yang lepas. So, garis lurus yang condong ke kanan mempunyai kecerunan positif ataupun positif. Okey? Nilai positif. Manakala garis lurus yang condong ke kiri mempunyai kecerunan negatif. Jadi memang kena ingatlah. Yang kat hidung dia pula adalah garis lurus mencancang mempunyai kecerunan tidak tertakrif ataupun infinity. Ni lubang hidung ni. Ataupun saya cakap lapan tidur. Lapan yang tengah tidur tu. Dan garis lurus mengufuk mempunyai kecerunan sifar ataupun kosong. Okey. Okey, ini adalah untuk cara menentukan kecerunan kaedah yang ketiga. Okey, untuk kaedah yang ketiga ni, cikgu ada ni kecerunan sama dengan kecerunan M sama dengan negatif. Pastikan ni negatif. Rumus dia memang ada M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Kecerunan M ni adalah kecerunan, singkatan bagi kecerunan adalah pintasan Y per pintasan X. Okey. Tengok macam ni mungkin awak tak faham. Tak apa, kita tengok contoh soalan. Okey, cikgu dah sediakan dua contoh soalan A dan B dan dia minta kita tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut menggunakan pintasan X dan pintasan Y tadilah. Okey. So cara dia adalah kita mula-mula sekali kita tulis balik rumus dia. Cikgu tulis M saja, cikgu tak tulis kecerunan. So M sama dengan pintasan Y. Tinggal apa ni? Negatif. Negatif pintasan Y per pintasan X. Pintasan X. Okey, macam tu ya. And then kita kena tentukan. Okey, untuk soalan A, yang mana satu pintasan Y, mana satu pintasan X. Okey, sebenarnya pintasan Y ni kita tengok dekat garis yang mencancang ni. Garis paksi Y lah. Maksudnya pintasan Y kita tengok dekat paksi Y. So, dekat paksi Y nilai yang kita ada adalah 8. So, pintasan Y kita adalah 8 lah. Okey, sebab dia ada negatif, so pastikan tulis juga negatif 8. Dan pintasan X yang kita ada, kita tengok paksi X pula, kita ada negatif 5. Negatif 5. Sebab ada negatif, so kita buat tanda kurung. 8, negatif 5. Okey, lepas tu bila kita kecilkan dia ataupun kita kita permudahkan dia ni, negatif jumpa negatif akan dapat positif. So, akan dapat 8/5. Dah siap. Inilah jawapannya. 8/5 sahaja. Okey. Dekat sini pun kita boleh nampak dah. Kecerunan dia akan jadi positif sebab garisan ni dia menaik ke atas. Kita nampak dia condong ke sebelah kanan kan. Garisan lurus dia tu condong ke sebelah kanan. So, nilai dia memang akan jadi positif lah. Okey, kita tengok contoh soalan B pula, yang kedua pula. So, M kita sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. So, dapatkan negatif. Pintasan Y kita, okay, kita tengok paksi Y, So, 4. So, masukkan 4 dan pintasan X kita adalah 3. So, negatif 4/3. Terus dapat jawapan. Dah tak perlu nak tukar-tukar dah. Ini memang 4/3 lah. Sebab pintasan X dengan Y kita ni dah dua positif. So, kita cuma gunakan negatif yang kat depan je lah. Okay. So, dapatlah negatif 4/3. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan penyelesaian masalah. Yang ni cikgu ambil soalan dalam buku Galus muka surat 75, soalan nombor 2. Soalan nombor 1 boleh buat sendiri berpandukan contoh yang dah dibagi. Okey. Okey, tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y suatu garis lurus yang mempunyai titik S 60 dengan kecerunan 1, 2. Okey. Dia minta koordinat paksi Y, suatu garis lurus yang titik berapa? S60 dengan kecerunan 1, 2. Okey, bila awak nampak kecerunan dia positif, kita tahulah garis dia adalah garisan yang menaik ke atas macam tu. Itu adalah garisan yang akan berlaku lah. Okey, so mula-mula sekali kita akan lukis dululah. Okey, lukis graf dia. Macam mana keadaan graf dia? So, kita lukis X, sini paksi X, sini paksi Y. Okey.
And then kita tahu S ni kita ada titik 60. Contoh ni kat sinilah 60. 60. Dan sebab dia adalah garisan kecerunan dia adalah positif, so kita tahu dia ke bawah, daripada bawah ke atas. Dan M dia adalah, nilai M kita dekat sini, M sama dengan 1/2. Pintasan Y kita tak tahu. Yang ni lah kita nak cari ni, pintasan Y. Kita nak cari pintasan Y. Okey, kita nak cari pintasan Y sekarang ni. Okey, bila dah dapat macam ni, barulah kita tulis balik. Kita tulis balik. Cikgu buat garisan. Okey, tulis balik dekat sini. M kita sama dengan 1/2. Okey, M sama dengan 1/2. Pintasan X. Pintasan X sama dengan ni. Nilai yang dia bagi titik ni, 60. Pintasan X kita maksudnya adalah 6. Okey. So, untuk dapatkan pintasan Y, kita gunakan pintasan Y sama dengan berapa? Untuk dapatkan pintasan Y, kita gunakan rumus M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, kita guna cara macam ni. Okey, sekarang ni kita dah ada M. So, masukkan saja nilai M kita adalah, okey, kita masukkan saja nilai M kita sekarang adalah 1/2 negatif pintasan Y per pintasan X kita ada 6. So, masukkan sahaja. Okey, okey, untuk selesaikan soalan macam ni, sempit pula ruang kan. Okey, untuk selesaikan yang ni pula, untuk kita nak Y sahaja, jadi kita kena hapuskan 6 dekat bawah ni. So, kita darabkan ni lah, darab ke bahagian tepi. Maksudnya 1/2 darab 6, kita akan dapat 3. 3 sama dengan negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y. Okey, negatif pintasan Y. Sekarang ni cikgu tak nak negatif pintasan Y. Jadi, kita kena darabkan semua sekali untuk hapuskan negatif. Negatif kena bertemu dengan negatif untuk dapatkan positif. So, semua sekali ni kena darabkan dengan darab negatif 1. So, semua kena darab negatif 1. So, 3 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 3. Negatif 1 darab pintasan Y akan dapat positif lah. Akan dapat pintasan Y terus. Okey. Akan dapat pintasan Y. Okey. So, kita dah dapat nilai pintasan Y sama dengan negatif 3. Maka koordinat bagi pintasan pintasan Y ialah berapa? 0, negatif 3. Dah siap. Itu sahaja. Okey, kesimpulannya untuk garis lurus ni, kita ada 3 kaedah untuk mencari kecerunan ataupun M ni. Kaedah yang pertama adalah M ialah jarak mencangcang per dengan jarak mengufuk. Di mana kalau yang ni senang je, kita buat segitiga. Daripada garis lurus tu, kita buat segitiga dan kira jarak mencangcang dan jarak mengufuk. Di mana jarak mencangcang bahagi jarak mengufuk. Untuk kaedah yang kedua pula, kaedah yang kedua pula, kita akan ambil nilai koordinat. Koordinat titik. X1, X2, Y1 dan Y2. Dan M ialah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan kaedah yang terakhir yang baru kita belajar tadi adalah pintasan Y per pintasan X. Di mana kita ambil nilai pintasan Y. Maksudnya nilai X tu kosong. So, kosong. Y ni ada nilai macam tu. Yang ni pula pintasan X. So, maksudnya nilai Y tu kosong. X ada nilai, Y kosong. Dia macam ni. Ini kosong, Y. Ini adalah maksudnya pintasan. Salah satu tu akan jadi kosong. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Jumpa lagi. Tolong siapkan latihan dalam buku Galus. Bye.